Hai semua, selamat sejahtera. Saya Teacher Tan. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi tentang matematik tingkatan 2, bab 6, tajuk bentuk geometri 3 dimensi, bahagian yang kelima, iaitu isi padu bentuk geometri 3 dimensi. Okey, kita lihat standard pembelajaran. Okey, kita akan menerbitkan rumus isi padu prisma, silinder dan seterusnya membentuk rumus piramid dan kon. Selain itu, kita akan juga menentukan isi padu prisma, silinder, kon, piramid dan sfera dengan menggunakan rumus. Okey, isi padu bentuk geometri 3 dimensi ialah ukuran ruang yang memenuhi bentuk geometri 3 dimensi tersebut. Unit piawai isi padu 3 dimensi ataupun isi padu bentuk 3 dimensi ini diukur dalam unit padu seperti milimeter padu, sentimeter padu atau meter padu. Okey, sebelum kita menerbitkan rumus isi padu, kita perlu pastikan hubungan antara geratan rentas dengan tapak. Dan sebenarnya kita sudah belajar tentang konsep ini dalam video sebelum ini. Yang warna biru ini merupakan geratan rentas. Iaitu apabila kita memotong pekerja ini secara selari dengan tapaknya, kita akan dapati geratan rentas adalah sama bentuk dan sama saiz dengan tapaknya. Ini bermakna luas tapak adalah sama dengan luas geratan rentas. Okey, marilah kita menerbitkan rumus isi padu bagi prisma, iaitu luas geratan rentas darab dengan tinggi. Okey, perhatikan bentuk cuboid ini. Isi padu cuboid ialah panjang darab lebar darab tinggi. Panjang darab lebar darab tinggi. Okey. Jadi, apabila cuboid ini dipotong kepada dua bahagian yang sama saiz, okey, melalui perpenjurunya, dua buah prisma segitiga akan terhasil. Okey, jadi apakah hubungan isi padu prisma segitiga dengan isi padu cuboid? Isi padu prisma segitiga adalah separuh daripada isi padu cuboid, iaitu 1/2 darab dengan isi padu cuboid dan 1/2 darab dengan isi padu cuboid ialah apa? Ialah panjang darab lebar darab dengan tinggi. Okey, so kita lihat di sini. 1/2 darab panjang darab lebar sebenarnya ialah luas bagi segi 3. Dan di sini kita juga boleh kata sama dengan luas tapak darab dengan tinggi. Okey, begitu juga dengan isi padu cuboid. Panjang darab lebar sebenarnya ialah luas bagi segi 4. Okey, kita juga boleh tulis sama dengan luas tapak darab dengan tinggi. Jadi, kesimpulannya, isi padu prisma ialah luas geratan rentas. Okey, ialah luas geratan rentas darab dengan tinggi. Okey, sebab geratan rentas adalah sama bentuk dan sama saiz dengan tapaknya. Boleh faham? Okey, seterusnya kita menerbitkan rumus isi padu silinder, iaitu luas tapak darab dengan tinggi. Okey, luas tapak darab dengan tinggi. Okey, pi z kuasa 2 darab dengan tinggi. Pi z kuasa 2 darab dengan tinggi. Okey, raja ini menunjukkan sekeping shilling berbentuk sebuah bulatan. Okey, baik. Jika 20 keping shilling disusun menegak, akan menghasilkan sebuah silinder.
Okey, akan menghasilkan sebuah silinder seperti ini. Maka isi padu silinder sama dengan apa? Luas bulatan darab dengan tinggi. Iaitu pi Z kuasa 2. Okey, ini adalah pusat bulatan. Kemudian di sini ialah jejari bulatan. Darab dengan T. T adalah ketinggian silinder tersebut. Okey. Pi Z kuasa 2 adalah luas bulatan. Okey. Jadi, isi padu silinder ialah pi Z kuasa 2 darab dengan T. Pi Z kuasa 2T. Okey, seterusnya kita menerbitkan rumus isi padu bagi piramid. Iaitu 1/3 darab luas tapak darab dengan tinggi. Okey, perhatikan sebuah kubus yang mempunyai panjang P, lebar L dan ketinggian kubus H. Okey, 6 buah piramid yang sama saiz boleh dimuatkan ke dalam kubus ini. Atas, bawah, depan, belakang, dan kiri, kanan. Semua ada 6 piramid. Jadi, apakah hubungan antara isi padu piramid dengan isi padu kubus? Isi padu sebuah piramid ialah isi padu kubus bahagi dengan 6. Sebab ada 6 piramid dalam satu kubus. Jadi, apakah isi padu kubus? Isi padu kubus ialah panjang darab lebar darab dengan tinggi kan? So, P darab L darab H bahagi dengan 6. Baik. Dan P darab L ini sebenarnya adalah luas tapak piramid. Luas tapak piramid adalah sama seperti luas tapak kubus. Dan ketinggian piramid adalah separuh daripada ketinggian kubus. Okey, yang ini adalah tinggi piramid T. Maksudnya, T tambah T sama dengan H. Okey, T tambah T sama dengan H. Ataupun H sama dengan 2T. Okey, sekarang kita gantikan H dengan 2T ya. Okey, bahagi 6. Dan 2 bahagi 6 ini sama dengan 1/3. Maka isi padu piramid ialah 1/3 darab dengan luas tapak darab dengan T. Iaitu tinggi piramid. Kenapa luas tapak? Sebab P darab L adalah luas tapak bagi piramid. Okey? Senang saja kan? Okey, untuk menerbitkan rumus isi padu kon 1/3 darab dengan luas tapak darab dengan tinggi, kita perlu jalankan satu aktiviti. Kita lihat langkah pertama. Okey, yang pertama, bina sebuah kon terbuka. Kon terbuka dan silinder terbuka seperti dalam rajah. Yang kedua, tuangkan air ke dalam kon tersebut sehingga penuh. Langkah ketiga, tuangkan air dari kon ke dalam silinder. Dan langkah keempat, ulang langkah kedua dan langkah yang ketiga sehingga air penuh di dalam silinder. Berapakah bilangan kon yang diperlukan untuk penuhkan air di dalam silinder? Daripada aktiviti ini, didapati kita perlu 3 kon air untuk memenuhkan silinder. Oleh itu, 3 isi padu kon sama dengan 1 isi padu silinder. Okey, jadi isi padu kon sama dengan isi padu silinder bahagi dengan apa? Yang ini 3 pindah ke sebelah sini akan jadi bahagi 3.
Jadi isi padu kon sama dengan 1/3 darab dengan isi padu silinder, yaitu pi Z kuasa 2T, kan? Jadi isi padu kon ialah 1/3 pi Z kuasa 2T. Senang saja, kan? Seterusnya kita cuba buat latihan. Baik, kita lihat contoh pertama ini. Hitung isi padu prisma di bawah. Okey, yang ini ialah prisma segitiga. Kenapa? Sebab tapaknya ialah segitiga. Kita lihat penyelesaian. Okey, isi padu prisma ialah luas geratan rentas darab dengan apa? Tinggi. Luas geratan rentas sama dengan luas segitiga. Okey, sebab tapaknya ialah segitiga. Dan anda perlu ingat bahawa kita hanya perlu kira luas bagi satu segitiga sahaja. Bukan kira luas bagi kedua-dua segitiga. Kira satu sahaja. Okey? Okey, sekarang kita keluarkan segitiga ini. Okey, 6 cm kita bahagi kepada dua bahagian yang sama, iaitu sini 3 cm, sini pun 3 cm lah. Kemudian hipotenusnya adalah 5 cm. Kita nak cari tinggi segitiga itu, kita guna apa? Teorem Pythagoras. So, 5 kuasa 2 tolak 3 kuasa 2, kemudian punca kuasa 2 kita akan dapat 4 cm. Okey? Baik. So, luas segitiga adalah 1/2 darab dengan tapak, iaitu 6 cm, kan? Kemudian darab dengan tinggi segitiga yang kita dapat tadi, iaitu 4. Kemudian darab dengan tinggi. Mana tinggi prisma ini? 14 ini adalah tinggi prisma. Okey, kita darab dengan 14 cm. Okey. So, 6 bahagi 2 ialah 3, kan? Okey, 3 darab 4 adalah 12. Jadi, 12 darab dengan 14, kita akan dapat jawapan 168 cm padu. Okey, contoh yang kedua. Hitung isi padu silinder tegak di bawah guna pi sama dengan 22/7. Okey. Kita lihat penyelesaian. Isi padu silinder sama dengan luas geratan rentas darab dengan tinggi. Dan geratan rentasnya berbentuk apa? Bulatan. So, luas bulatan darab dengan tinggi. So, pi Z kuasa 2T. Pi Z kuasa 2T. Kita boleh terus tulis langkah inilah. Kemudian kita gantikan semua maklumat yang diberi. Lepas tu kita dapat jawapan terus. Dua langkah ini tak payah tulis pun tak apa. Baik. Dan sekarang kita perlu cari jejari dahulu. Sebab diberi diameter ini 5 cm. 5 cm ini ialah diameter, bukan jejari. Okey, jadi jejari kita ialah 5 bahagi 2. Berapa? 2/5. Okey, baru ganti masuk dalam formula inilah. Pi kita mesti guna 22/7 lah, ikut soalan. 22/7 darab dengan jejari 2/5. Okey, boleh tulis sini kuasa 2. Ataupun tulis 2 kali macam ini, darab dengan tinggi yang diberi iaitu 14 cm. Okey, kemudian kita akan dapat jawapan. Okey, tekan kalkulator, you akan dapat 275 cm padu. Okey, kita lihat contoh yang ketiga. Hitung isi padu kon tegak di bawah guna pi sama dengan 3.142. Okey, kita lihat penyelesaian. Isi padu kon ialah apa? Masih ingat formulanya? 1/3 darab dengan luas tapak darab dengan tinggi. Okey, 1/3 apakah luas tapak? Pi Z kuasa 2, tinggi ialah T. Okey, baik. So, 1/3 pi kita mesti guna 3.142 ikut arahan soalan. Kemudian,
Untuk soalan ini kita perlu cari jejari dahulu. 12 meter ialah diameter tapaknya. Jadi jejari ialah 12 bahagi 2. Sama dengan apa? 6 meter. Okey, so ganti masuk dalam formula 6 kuasa 2. Darab dengan tinggi kon yang diberi iaitu 15. Okey, selepas tekan kalkulator kita akan dapat 565.56 meter padu. Okey, kita lihat contoh yang keempat. Hitung isi padu piramid tegak di bawah. Diberi ketinggian piramid ini 20 cm. Apa maksud piramid tegak? Piramid tegak ialah piramid di mana bujurnya mencancang di atas pusat tapaknya. Okey, kita lihat penyelesaian. Masih ingat rumus isi padu piramid? Ya, isi padu piramid sama dengan kon, iaitu 1/3 darab dengan luas tapak darab dengan tinggi. Cuma tapaknya bukan bulatan. Okey, tapak kon ialah bulatan. Okey, jadi 1/3 darab dengan luas tapak. Okey, tapak piramid ini adalah sebuah segi 4 tepat. So, panjang darab lebar 12 darab dengan 5. Darab dengan tinggi iaitu 20 cm. Kemudian tekan kalkulator, kita akan dapat terus jawapan yang betul iaitu 400 cm padu. Senang saja kan? Kita teruskan untuk contoh yang kelima. Hitung isi padu sfera di bawah. Diberi diameter sfera ini ialah 21 mm. Guna pi sama dengan 22/7. Okey, kita lihat penyelesaian. Isi padu sfera, okey, kita boleh menghitung isi padu sfera dengan menggunakan rumus, iaitu 4/3 pi z kuasa 3. Okey, bukan pi z kuasa 2. Pi z kuasa 2 ialah luas bulatan. Ini adalah isi padu sfera. 4/3 pi z kuasa 3. Okey, so 4/3 pi kita guna 22/7. Dan sekarang kita perlu cari jejari. 21 ini ialah diameter. Okey. So jejari adalah di sini ataupun sini. Separuh daripada diameter. Jadi jejari ialah 21 bahagi 2 bersamaan dengan 10/5. Okey, boleh tulis seperti ini ataupun 10/5 kuasa 3. Kemudian terus tekan kalkulator, kita akan dapat 4,851 mm padu. Okey, hitung isi padu bagi hemisfera, separuh daripada sfera. Guna pi sama dengan 22/7. Okey, diberi jejarinya ialah 3,5 cm. Okey, kita lihat penyelesaian. Isi padu sebuah sfera ialah 4/3 pi z kuasa 3. Betul? Yang ini hemisfera, separuh daripada sfera. Jadi, kena darab dengan 1/2. Okey, kemudian baru darab dengan isi padu sfera. 4/3 pi z kuasa 3. Okey, kemudian 4 bahagi 2 sama dengan 2. Jadi, 2/3 darab dengan pi iaitu 22/7 dan jejari ialah 3,5. Okey, kemudian tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan ini 89,83 cm padu ataupun 89 dan 5/6 cm padu. Okey, senang saja kan? Baiklah.
Setakat ini sahaja untuk video kali ini. Seperti biasa, sekiranya ada persoalan boleh tulis di ruangan komen. Dan kalau rasa video ini membantu, silalah like, share dan jangan lupa subscribe. Sekian, terima kasih. Bye.